Assalamualaikum, hai Jamal Email di sini. Okey, kita berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan bercerita sedikit tentang piggyback KKT 32 kan. Okey, seperti biasa sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Okey. KKT 32 ni antara piggyback yang semakin famous lah kan semenjak setahun dua ni kan. Dan kalau kita tengok di beberapa tempat, KKT 32 ni memang paling mendapat sambutan berbanding piggyback yang lain kan. Produk ni kalau tidak silap memang berasal dari Thailand lah. Dan KKT 32, pengeluar produk ni dia ada keluarkan produk KKT 32 ni khusus untuk keperluan kita di Malaysia lah kan. Kalau kita panggil yang mungkin kita kenali sebagai KKT 32 Malaya kan. Beza KKT 32 dengan piggyback yang lain seperti AVS dan G-Ready Image Blue kan. Dan mungkin juga yang sama waktu dengan AVS dan Image lah seperti M7 kan. Dan Haltech ataupun Atom kan. Beza dia mungkin KKT 32 ni dia tidak boleh mungkin dia tidak boleh control VTEC. Jadi enjin VTEC dia tidak boleh gunakan KKT 32. Bagi saya lah kan, KKT 32 ni bukan pilihan untuk pengguna VTEC lah kan. Tetapi kalau anda mau guna pun tidak ada masalah juga. Cuma anda tidak boleh kawal VTEC, itu saja. Okey, bagaimana pula dengan Proton kan? Ya, Proton yang masih menggunakan enjin Mitsubishi kan. Boleh juga kan. Enjin Mitsubishi biasa ada yang pakai MIVEC. Okey. Dan kebiasaannya orang yang guna MIVEC ni diorang akan pasang turbo kan. So turbo ni memanglah kita akan tanggalkan dia punya MIVEC dan enjin tu akan menjadi enjin basic. So kita tidak perlu kawalan MIVEC kan di sini kan. Jadi anda boleh menggunakan KKT 32 ni kan untuk sebagai pengimbang anda kepada ECU sedia ada yang anda pakai sekarang. Jadi maknanya kalau anda menggunakan enjin Mitsubishi MIVEC tapi anda ingin kawal MIVEC anda buka awal dan sebagainya, anda boleh gunakan AVS ataupun G-Ready Image kan. Sebab VTEC tu kita boleh kawalan VTEC dalam AVS dan G-Ready Image tu kita boleh gunakan untuk mengawal MIVEC. Tidak ada beza. Wiring dia cuma, kalau Honda kita cuma perlukan wiring MIVEC, wiring VTEC kan. Di Mitsubishi kita cuma perlu wiring MIVEC, itu saja. Wiring signal kan, sama saja. Kebanyakan enjin Toyota kan, enjin Toyota Pro 2 lah kalau kita di Malaysia, ataupun Daihatsu. Memang ini KKT 32 ni memang pilihan yang paling sesuai, yang paling tepat, yang paling terbaik untuk anda. So jika anda pengguna Toyota kan, Pro 2 Daihatsu, terutamanya enjin-enjin yang modern daripada Toyota dan Daihatsu, KKT 32 adalah pilihan yang paling terbaik untuk anda. Apakah ciri-ciri KKT 32 ni? Ini yang basic lah, saya kongsikan di sini basic function yang ada dalam KKT 32. KKT 32 ni sesuai untuk enjin 3 silinder sebaris dan 4 silinder. Jadi yalah, kebanyakan Toyota Daihatsu dan Pro 2 memang banyak menggunakan enjin 3 silinder kan. Kancil, Viva kan, dan Axia kan. Ya kan, Axia 3 silinder 3 enjin. Jadi bila dia 3 silinder, bila dia sesuai untuk 3 silinder, memang sesuai lah kan. Kita jangan pertikai lah. So yalah, bagi pengguna-pengguna Daihatsu, Pro 2 dan Toyota, seperti yang saya cakap tadi,
yang ini memang paling sesuai. KKT ini memang paling sesuai untuk anda. Okey, adalah injector tuning sehingga lebih kurang 50%. Okey, maknanya injector kita tu kita boleh kasih kita boleh perbesarkan sehingga 50% daripada saiz injector asal. Okey, biasanya lah kan. Ada satu kolom ada dua kolom di sana dia bagi. Okey, kolom yang asal tu saiz injector. Kolom pertama tu adalah saiz injector asal dan kolom kedua adalah saiz injector yang kita sudah upgrade. Dan kolom yang ketiga adalah perbezaan ataupun peratus perbezaan injector yang kita sudah upgrade dan injector asal. Okey. Seterusnya adalah fuel acceleration tuning. Yang ini seperti kita adjust kita punya throttle body lah. Di throttle body ni dia ada TPS kan, throttle position sensor. Okey, yang ini dia akan kawal kita punya current dari signal tu kan. Maknanya semakin dia boleh adjust current tu, dia perbesarkan current supaya kita punya acceleration kita begitu responsif, dan dia boleh kecilkan kita punya arus TPS tu supaya throttle body kita kurang responsif dan jimat mijak. Okey, seterusnya adalah F-lock ataupun map sensor tuning. Yang ni yang kita boleh adjust kita punya fuel lah kan. Dan ini kalau kita adjust, mana-mana PG pack pun, kalau kita adjust yang ini sepatutnya kita gunakan white band meter lah kan. Yang tu kita boleh tengok kita punya ratio yang betul lah kan. Seterusnya adalah ignition timing, advance dan return. Yang ini kita boleh ialah kita punya pembakaran lah. Maksudnya pembakaran tu ataupun letupan dalam enjin kita boleh advancekan dan kita juga boleh returnkan. Okey. Jadi bila piggyback tu, suatu piggyback tu dia ada fungsi advance dan return. Dia boleh digunakan untuk turbo. Okey. Sebab kadang-kadang kita perlu terutamanya enjin yang long stroke kan, ataupun under square kan. Yang ni kebiasaannya kita perlu returnkan kita punya ignition, okey, supaya kita boleh delete turbo lag. Okey, lebih kurang macam tu lah kan. Kalau silap komen di bawah. Okey. Fungsi seterusnya adalah map sensor voltage limit ataupun boost limit lah kan. Okey, yang ni dia boleh kita boleh buang kita punya boost limit tu kan, supaya kita dapat boost yang lebih tinggi. Yang ini biasanya enjin turbo lah kan. Jadi itulah okey. KKT32 ni memang sesuai lah untuk enjin turbo kan. Contohnya Myvi yang ingin upgrade enjin ke turbo kan, dan dia boleh gunakan KKT32. Gitu juga mungkin Toyota Vios kan, dia ingin upgrade engine ke turbo, dia boleh gunakan KKT32. Two mode tuning ni, okey, maksud dia kita boleh simpan file tuning dua mode lah kan. Satu mode jimat, satu mode racing lah kan. Ada orang buat begini, ada orang buat satu mode 95 dan satu mode tuning 97 kan. Jadi mana-mana lah. Tapi kalau saya ambil saya akan buat satu mode 97 saja. Okey, satu mode saya akan buat tuning 97 saja, tapi dua mode. Okey, mode biasa, okey, daily drive dan mode racing. Okey. Dan seterusnya launch control. Yang ni kita boleh kawal kita punya acceleration. Masa kita acceleration kan, kita punya launch control. Okey. Di sini dia akan kawal kita punya minyak supaya tidak terlampau lebih dan tidak terlampau kurang kan. Apabila kita punya minyak terlampau lebih masa kita accelerate, okey, kita punya torque akan tinggi. Yang ni tayar kita akan overspin kan. Yang ni memang tidak bagus lah kalau kita race kan. Overspin ni maknanya kita akan buang masa lah kan. Dan kalau minyak terlampau kurang pula kan, macam mana kita mau meluncur laju kan, atau macam mana kita mau pecut kalau minyak terlampau kurang kan. So launch control ni dia perbaiki masa kita semasa kita accelerate. Okey, semasa kita launch kita punya jentera. Okey.
Dan yang seterusnya adalah backfire tuning. Backfire ni ada api lah di exhaust tu kan. Okay, untuk enjin-enjin besar kita tidak perlu tune backfire ni, sebab enjin-enjin besar dia akan sendiri akan mengeluarkan api kan bila kita set dia bila kita tune enjin tu terlampau kuat. Tetapi untuk enjin-enjin kecil, backfire ni dia tidak berapa lah. Dia cuma bunyi meletup, boom boom, tapi api itu tidak keluar. So kita gunakan backfire tuning ni untuk keluarkan api dari exhaust kita. Okay. Kan, menarik kan? Dan seterusnya adalah flat shift function. Okay, flat shift function ni, okay, kita boleh tukar gear tanpa kita lepas pedal minyak 100%. Yang ni sesuai untuk manual transmission lah kan. Flat shift ni, okay, dia akan reducekan sendiri petrol dalam enjin kan. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak perlu lepaskan pedal minyak kan. Kita masih tekan minyak dan kita tekan clutch, kemudian kita shift gear kan. Jadi yang ini sangat menjimatkan masa. Dalam masa yang sama enjin kita tidak torque kita tidak melonjak mendadak semasa kita lepaskan clutch kan, masa kita launch nanti kan. So yang ini memang sangat terbaik untuk race, sangat membantu. Okay, lagi satu function yang ada dalam KKT32 ni adalah dual time ignition tuning kan. Okay, yang ni maksud dia dual time ni merujuk kepada masa di mana coil injector tu, coil ignition itu mati lah, tiada arus. Okay, yang ini bahasa elektronik ataupun bahasa elektrik. Okay, dalam coil ni dia ada dua, satu dia primary, satu dia secondary. Secondary ni kita tidak tune. Yang kita tune adalah primary. Okay, primary ni kita tidak biarkan dia mati begitu, sebab kalau dia mati dia tidak akan dapat menghasilkan magnetic kan, medan magnet. Sebab medan magnet ni kita perlukan untuk menghasilkan arus di secondary coil. Secondary coil ni yang akan menghasilkan bunga api yang akan dipercikkan oleh palang pencucur kita ataupun spark plug. So kita boleh adjust lah masa coil kita ni mati atau tidak. Okay, maksudnya kita boleh hidupkan di awal, atau maksudnya kita boleh hidupkan di awal untuk percikan bunga api yang lancar, yang laju, ataupun sebaliknya. Okay, so sampai sini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.